So kalau keliling ni saya akan dapat dalam 9 inci. Sampai berapa inci yang kita boleh tengok label tu jadi muka depan dia. So let's say saya ambil dari sini sampai sini 4 inci. Ni air mangga ke, air oren ke, air nanas. Okey, selamat kembali ke channel Seafood.com bersama dengan saya Imran Abdul Jabbar. Hari ini kita nak kongsikan satu teknik design menggunakan aplikasi yang mudah saja. Kita akan menggunakan Canva. Sebelum ni saya dah pernah buat satu video untuk menghasilkan label untuk produk makanan, untuk box makanan tu. Nanti boleh refer video yang sebelum ni. Hari ni saya nak try kongsi lagi satu, macam mana untuk kita hasilkan label untuk botol minuman menggunakan aplikasi Canva. Okey, untuk siapa yang tak biasa dengan Canva, boleh explore canva.com, boleh sign up untuk mendapatkan feature-feature Canva yang premium dan boleh digunakan secara percuma. Boleh refer kepada video saya yang sebelum ini, iaitu menggunakan Canva Education. Check it out. Baik, kita nak buat label untuk botol minuman. Mungkin ada antara yang menonton ni ada bisnes kecil-kecilan, ataupun kepada designer yang rasa macam nak mencari alternatif, boleh ke Canva menghasilkan design untuk label stiker botol minuman ni. Okay. First of all kita tengok dekat Canva ni dia ada bagilah size untuk label. Kita boleh tengok dekat link atas ni, canva.com/sizes/label. So ada label size, dia bagilah contoh macam wine label. So kita tak tengok ini. Ada water bottle level untuk 16 ounce, ini size yang dicadangkan. Water bottle level 8 atau 12 ounce, dicadangkan size ini. Okay, kita boleh tengok yang ni lah. Atau saya cadangkan, jika anda nak lebih confident lagi dengan saiz label ini, ambillah tali tip pengukur tu, ukur dia punya botol keliling tu, dan kita catatlah nombor ukuran tu, dan kita ambil tinggi dia berapa, lebar dia tu, dan ukur lilit ke tepi tu berapa. Okey, kita boleh tengok contoh ni botol botol ni yang kita nak buat label ni. Mungkin anda ada botol sendiri dan boleh ambil dan kita ukur. So saya ada pita pengukur ni, dan kita ukur label dia. Kita ukur dia punya keliling dia. So saya letak kat sini, jadi saya boleh ukurkan dia. So kalau keliling ni saya akan dapat dalam 9 inci. Alright, 9 inci lebih sikit. Jadi tengoklah pada design, adakah kita nak buat full ataupun kita nak buat buat sedikit saja. Maksudnya kat belakang tu kadang-kadang ada yang buat tu belakang tu dia terbuka sikit kan, dia tak sampai ukur lilit penuh. Dia terpulang pada design masing-masing. Baik, katalah untuk contoh yang ni saya tak adalah nak buat sampai full. Saya kata mungkin saya nak buat sampai lebih kurang 7 inci saja. Dan kemudian yang penting adalah kita nak tengok kalau kita buat botol ni dekat depan macam tu. Okey, kita tengok kat depan ni. So dekat sebelah kanan ni, kan dekat sini adalah nombor 1 dia. Jadi bila kita pusing ni, kita tengok sampai berapa inci yang kita boleh tengok label tu jadi muka depan dia. So kalau saya tengok botol saya ni, okay, dia punya muka depan tu adalah lebih kurang 3 inci saja. 3 inci. Jadi saya akan gunakan ini sebagai muka depan saya. Saya akan tandakanlah nanti dalam design saya, okay, 3 inci ni adalah muka depan. Okay, jadi kalau saya ada design 7 inci dia punya lebar. Okay, maksudnya saya pusing keliling tu 7 inci. Jadi 3 inci yang kat depan tu akan jadi muka depan kat tengah. So baki dia akan jadi kiri dan kanan. Okay, kemudian saya akan ukur tinggi dia lah. So kalau botol saya ni, kita plan juga tinggi dia ni nak berapalah. So let's say saya ambil dari sini sampai sini 4 inci. Okay, so kita akan buat 7 inci, tinggi 4 inci. Jangan ikut saya punya ukuran ni. Kira sendiri dan tentukan sendiri macam manakah design label botol yang anda nak gunakan. Okay, saya bagi contoh je untuk video ni. Okay, jadi kita pergi dekat kita punya Canva Home ni, kita klik dekat Create a Design. Dan saya akan pergi dekat Custom Size dan kita akan masukkan size dalam unit inci. Tukarkan unit dekat sini. Dan kita akan masukkanlah. Saya nak buat tadi 7. Lebar dia punya tinggi adalah 4 inci. Dan kita klik pada button Create New. Okay, so macam ni. Jadi kat atas ni boleh bagi nama lah. Saya bagi nama label botol air.
Saya bagi kurungan saiz dia 7 kali 4 inci. So macam tu. Okay. So next apa kita nak buat? Saya nak nampakkan garisan ni, garisan ruler ni dengan garisan-garisan yang ada dekat tepi-tepi ni. Okay. So macam nak keluarkan dia? Kita klik dekat file ni kat sini dan kita onkan show ruler, show guide, show print bleed. So margin ni kalau kita nak onkan pun boleh juga, tapi saya rasa untuk contoh ni saya tak perlukan, saya offkan. Cuma ini print bleed. Apa benda print bleed ni? Print bleed ni adalah saiz yang berada di ataupun area yang berada di luar ataupun lebih sikit daripada saiz yang kita tetapkan, supaya bila kita buat design nanti kita akan lebih-lebihkan sikit kita punya kawasan-kawasan coloring ni. Ini akan membolehkan kita apabila kita printing nanti, kita dah siap print, kita akan print dan kita akan potong. Nanti kalau ada bleed, bila kita potong tu nanti dia punya garisan pemotongan tu tak adalah warna putih tu. So kita buat dia bleed, nama dia adalah bleed. Macam pendarahan pula, nama dia bleed, bleed untuk ink, untuk printing. Okey, daripada kita punya ruler ni, daripada ruler kita ni kita boleh dapat kita punya garisan guide. Kita boleh klik dekat atas ruler ni, kat sini ni, kita boleh klik dan kita drag dia ke dalam. Kita akan dapat garisan ni. Kita akan tandakan muka depan tadi tu, yang dia punya size dia tu adalah 3 inci tu. Tapi kalau macam tak sure nak buat kira-kira ni, so kita boleh juga menggunakan panduan lain. Let's say saya ketepikan dulu garisan ni. Kita pergi dekat elements, kita masukkan shape macam tu, dan shape ini saya boleh dragkan dia macam ni. Okay, nampak tak? Bila kita dragkan ni, dia akan tandakan bila dia berada betul-betul kat tengah-tengah kita punya canvas ni ataupun kita punya file ni. Okay, pastikan dekat tengah, nampak ada tanda tu. Okay, kemudian kat tepi ni saya boleh klik dan drag dan dia akan nampakkan dekat kita ukuran lebar dia berapa. Okay, ukuran lebar. Saya nak dapatkan 3 inci. Okay, jadi apa saya perlu buat adalah saya pastikan tadi betul-betul kat tengah. Okay. Tekan alternate dekat keyboard, tahan, ambil satu sisi ni dan kita drag, so dia akan melebar kiri dan kanan. Yang ni siapa yang dah biasa guna Illustrator, inilah teknik yang sama. Okay, dan saya tarik ni sampai saya dapat dia punya width dia tu, W dia tu mencecah kepada 3 dan saya lepaskan. So inilah permukaan depan yang kita nak tu. Jadi saya boleh ambil garisan guide ni, saya boleh drag dan saya akan tandakan biar dia snap dekat situ. Dan saya tarik lagi satu garisan daripada sini, cross over sampai sini dan kita akan matchkan kat situ. Jadi ini adalah kita punya muka depan. Mungkin yang ni dah tak perlu, ni sebagai tadi marking saja, kita boleh delete. So kita tahulah jadi ini adalah dia punya muka depan dia, muka depan label. Okay, so ini adalah sisi yang sebelah kita akan pandang sini. Kita pandang kalau botol tu kita dah tekat kat botol, jadi yang ni adalah kanan botol lah. Ini adalah kiri botol. Tak kisahlah, terbalik kita faham lah. Jadi dia adalah sisi botol tu. Alright. Okay, jadi kita tinggal lagi nak buat design lah. Nak buat design. So kita boleh gunakan apa saja elemen yang ada dekat dalam kita punya Canva ni. Okay, kita boleh search kat elemen ni. Mungkin kita nak buat air mangga contohnya. So kita search mango. Okay, klik mango. Okay, so adalah gambar-gambar mango ni semua ni. Kita boleh pilih kita nak gambar tu jenis yang illustration ke, nak jenis yang gambar mango yang real ke. So maybe saya nak gunakan yang ni, nampak real sikit. Okay, saya ambil yang ni lah. Yang ni nampak macam shining sikit. So, saya buat macam tu. Okay, ini yang utama dia nampak. Kalau nak ketepikan sikit yang ni pun okey saja. Okay, jadi kita gunakan keyword mango dan juga keyword splash untuk saya dapatkan dua elemen ni. Okay, so yang ni tadi saya gunakan keyword mango. Alright, dan yang ni saya gunakan keyword splash tadi. Alright, kita masukkan dan kita susun. Okay, kita masukkan teks. Masukkan teks untuk bagi nama kita punya mangga, jus mangga ni. So kita boleh klik dulu dekat sini dan kita type lah jus mangga. Right. Okay, dan kita boleh pilih dia punya font. So kat sini boleh ada senarai font tu. Kita boleh pilih senarai font yang ada dekat sini lah. So kita cari font yang nampak macam apa tu, nampak macam fun sikit.
Okay, kita boleh juga gunakan keyword dekat atas ni. Kalau kita nak dia macam brush, so dia akan bagi macam tu. Okay. So kita biasanya kalau untuk label ni kita nak font tu dia tebal dan dia nampak bold supaya dia jelas dibaca daripada jauh ya. Kita carilah yang tebal-tebal macam ni. Tapi nampak, janganlah, dia mesti nampak ada segar dia tu kan. Mesti ada nampak ada ceria dia. So kita boleh search. Ataupun saya nak cari yang ini mungkin fresh ke. Kalau ada. Tak ada kita cari apa, fun. Okay, saya susunkan mangga ini dengan menggunakan font Genti ni. Dan kita pilih warna yang sesuai. Mungkin saya nak ambil warna, okay, warna purple ni sikit. Okay, saya dapatkan warna ni. So kalau nak copy, boleh copy warna ni. Jadi kalau katalah anda semua tak biasa dengan kombinasi warna, boleh juga saya sarankan, let's say dekat tadi bila kita masukkan warna ini ataupun warna ni, tadi dekat kita punya color tu kita akan nampak ada photo colors. Dia akan ambil daripada warna orange, orange yang ni So kita boleh tengok, let's say saya klik dekat satu color ni. Kita klik kat sini, kemudian kita pergi dekat kita klik kat sini tadi. Kita pergi kat sini dan kita nampak ada warna ni. Let's say saya ambil warna orange ni. Okay, ataupun warna yang kuning-kuning yang macam mango ni. Kita tengok copy code dia tu FDB C08 FDB C08. So saya sarankan kita pergi kat satu website ni, nama dia coolest.co. Okay, dan kita klik dekat start generator kat sini, kita klik dan kita akan dapat satu kombinasi warna macam ni dan kita boleh lock dia punya warna dekat sini ni. Tadi kita apa? Dia punya color dia FDB C08 FDB C08 tu color dia. Dan kita boleh lock color ni. Okay. Dan kita boleh tekan space bar. Dia akan bagi dekat kita color combination yang dirasakan sesuai dan kita boleh gunakan. Atau kita boleh tukarkan dia punya cara dia combine color ni dengan kita tukar generate method ni. Saya nak warna dia sedikit kontra. Saya try gunakan tetradic. Dan saya tekan space bar ni, saya akan dapat warna-warna yang macam ni. So nanti dia nampak tak, saya cuba dapatkan warna yang ala-ala purple tu. So nampak sini ada purple, sini ada purple, sini ada hijau dan ada biru So kalau saya nak try lagi, tengoklah ada kombinasi purple tu. Okay, kalau katalah saya suka dengan purple ni, kita copy lah code color ni. Copy dan kita pergi tekan Ctrl C, kita pergi ataupun klik kat sini ada copy tu, copy. Dan kita kembali kepada Canva dan kita klik dekat teks kita ni dan kita klik dekat tanda plus color tu dan kita pastekan color code tu di sini dan kita akan dapat color kombinasi yang harmoni dengan menggunakan tools dekat coolest.co tadi. So macam tu. Alright, jadi saya dapat teks ni, saya letaklah, saya tekan Ctrl D untuk duplicate, tekan kat atas ni juice mangga. Okay, susun. Tengoklah ni design kita lah nak bagi dia sedikit sengit pun boleh, kita boleh select dua-dua dan nampak dia macam dynamic sikit, macam tu jus mangga. Kalau nak bagi dia effect, kita boleh klik dekat effect ni. Dekat sini dia ada shadow ataupun kat sini juga kalau nak try mungkin nak nampakkan macam ini ada effect, ada curve sikit. So kat sini juga dia dah ada macam tu. Okay, dia ada curve sikit. Tapi bila buat curve ni dia renggang jadi kita boleh adjust dia punya spacing tu dan kita rapatkan balik begini. Okay, tapi tengoklah macam kalau ada yang tak ngam tu kita boleh adjust balik. Okay, efek lain yang kita boleh apply kalau kita nak try, kat sini juga ada shadow. So ada shadow tu dia bagi macam ni. Nak tukar dia transparency, nak ada blur sikit ke. Okay, so saya boleh buat macam tu. Let's say saya ingat ni 20, 23 tu. Dan saya boleh copy dia punya efek ni dekat sini. Copy style, apply dekat mangga tadi tu. Okay, kecuali dia punya curve tu dihilang sebab dia copy yang sama dan kita apply balik lah curve tadi. Kemudian kita masukkan satu elemen
elemen grafik kan, kita masukkan ni mango ni, kita padamkan, kita pergi dekat shape. Okay, dan kita buat satu line. Nah, ni gunanya bleed so ini kita punya label, size dia sampai sini saja, tapi dengan menggunakan bleed kita lebihkan dia sedikit, so that nanti bila kita print dia akan ada lebih sikit, supaya nanti kita boleh potong So saya buat dia punya size ni macam ni, dan saya boleh ambil ni, dan saya nak dia warna hijau. Jadi ingat balik kat coolers kita tadi. So kalau kita nak dia ada kombinasi yang ada warna hijau ni, saya boleh copy hijau ni, copy, pastekan code color dia di sini. So dekat bawah ni kita boleh applykan, kita tengok lagi apa shape yang menarik yang kita dah boleh nampak macam ada bentuk-bentuk air So kita boleh klik dekat see all ni, dan kita boleh cari bahan elemen yang ada kat sini, dan kita akan nampak sini ada wavy tu. Nampak yang ni, kita boleh try nanti. Apa lagi yang ada? Yang ini macam awan, mungkin tak sesuai. Yang ni lah yang ada wave tu. Yang ini. So macam tu. Hantarkan dia ke belakang, position, backward. Okay, so macam tu. Okay, jadi yang ini, gambar yang saya pilih ni ada yang splash tu. Dia punya background dia tak transparent So kalau macam ni saya nak buat dia transparent. Okay, mudah saja. Saya pergi dekat effect ini. Kita klik dekat effect ni. Dan dekat sini ada background remover. Okay, just klik background remover ni. So Canva akan proses, dia akan buang background putih tu. Dan nanti kita akan dapat dia punya splash tu saja tanpa background putih. Macam tu kan, dah siap. Okay, nice macam tu. Yang ni kita sorok ke bawah. So saya nak yang ni saja. Alright, kalau nak applykan macam ada shadow, mungkin boleh pergi ke effect ni, dan kita pergi dekat shadow yang ini. Okay, dan kita boleh try lah guna let's say saya nak pakai angle ni. Dah nampak ada shadow tu, dan kita boleh adjust lah shadow ni. Tu color tu, kalau kita nak ambil color purple ataupun nak ambil color kuning macam tu, dan kita boleh tukar. Okay, dia punya angle pun kita boleh tukar. Kalau nak arah dia tu arah lain, so kita boleh tukar juga. Ataupun kalau saya nak nampakkan dia macam lebih pekat sikit, kita boleh adjustkan color ni, ambil brown sikit. Okay, so boleh lah So yang ini tak tahulah kalau rasa macam nak pakai orange mungkin banyak sangat. Mungkin saya nak balancekan dengan warna purple ni. Yang bawah ni pun saya gunakan warna purple ni. Okay, kalau jus mangga ni, kalau kita nak groupkan dia, kita boleh tekan group dan dia akan bergerak sekali bersama. Kita boleh susunkan dia. Mungkin nak overlapping macam gini ke. Boleh susun. Okay, mungkin kita ada jenama kita dekat atas ni. Kita boleh letak lah Kita let's say kita ada logo kita sendiri. Okay, apa lagi kita boleh hiaskan? Kita hiaskan lagi dekat belakang ni, kita buat warna bulat ni. So saya nak letak dekat sini. Okay, letakkan dia ke belakang. Okay, kita tuliskan dekat sini, ataupun tambah lagi satu shape. Shape ini. Masukkan teks. 100%. Kita ambil font yang tinggi sikit lah. Font yang tinggi ni saya suka pakai macam bebas atau tak bebas. Okay, bebas ni ada. Ataupun nak guna Anton, tukarkan font pada warna putih, font color. Okay, kita susunkan macam tu. Entahlah, saya rasa macam tak kena pula design ni. Mungkin saya boleh delete. Ini saya tak suka. Saya try duplicate ni. Dan kita buat flip horizontal, rotatekan dia. Mungkin dua-dua ni saya kecilkan sikit. Okay, kita susunkan dia seperti ini. Okay, so apa lagi kita boleh masukkan? Kita boleh masukkan lagi teks yang penting. Kita tukarkan, gunakan font yang sama. Saya gunakan Antonio Bold ni juga. So kita masuklah dia punya botol ni. Boleh masuk berapa air, liter air, 550 ml contohnya. Okay, kita nak yang ini garisan potong Garisan potong adalah sampai sini. Okay, jadi jangan terlalu rapat. So that kita cari ruang
yang kita rasakan macam nice. Kalau tak, yang ni kita boleh tinggikan sikit. Okay, dan seterusnya kita boleh masukkan lah. Biasanya kat dalam kita punya label ni kita boleh masukkan dia punya ingredients. Duplicate. Let's say saya pakai ni lah, Allegria Sans Regular. So kita zoom sikit. Okay, mungkin kita nak buat karangan sikit kat bawah ni, kita just copy je ni, Ctrl D dan kita susun kat sini. Okay, mungkin nak letak label apa kat sini. Kita pergi kat elements, kita nak ada label macam recycle contohnya. Okay. Okay, so label ni tengok kalau kita nak ada color atau biasanya orang buat warna hitam je. So kita boleh tukar warna hitam. Elemen apa tu, liter. Okay, yang orang buang sampah ni, klik, tukarkan dia pada warna hitam juga, susun dekat sini. Logo halal tak? Logo halal kita try cari. Dia tu halal, masuk sini. Tapi kalau betul-betul halal ni kena ni lah, kena apply lah. Okay, so biasanya dekat sebelah sini pula kita ada inilah yang apa, nutrition, ada tak kat sini nutrition facts punya template, nutrition facts. Ada nutrition fact ni, so kita boleh klik kat sini. Tapi ni tak boleh edit So yang ni nutrition facts yang apa tu, yang grafik tu lah. Kalau kita nak buat sendiri mungkin kita kena buat table. Okay, table nutrition facts tu lah. So kalau nak buat table dalam Canva, kita nak kena buat manually lah. Kita nak kena gunakan line and shapes ni. Kita buat kotak. Pilih kotak yang macam ni. Pilih dia warna hitam. Susunkan dia dekat sini. Okay, mungkin kat bawah sekali kita letak nama company kita. Ataupun saya tukar position, yang ni saya letak dekat sini. Okay, kita groupkan. Okay, kalau rasa macam ni dah okay, kita rasa okay. Kalau rasa macam nak buat ada option lain, okay, yang ni katalah ni basic dia dah okay, kita rasa macam nak ada try nak buat option lain, dan kita boleh duplicate kat atas ni, kita boleh duplicate page, so kita akan dapat yang sama. Okay, jadi idea lain idea lain, contohlah kata saya pergi dekat elements ni, apa kita buat, background mango. Okay, background mango. Contohlah saya tengok ni macam apa, color ni macam menarik je. So saya boleh tarik ni dan saya boleh jadikan dia latar belakang. Macam tu. Mungkin hijau ni ke? Macam tu. Kita pilih kita pilih option dia. So kalau rasa macam okey, kita okey. Yang ni kita try lagi, kita tengok apa lagi yang ada ni. Okay, saya try yang ni, macam color dia pun color macam soft je, so dia menarikkan latar belakang kita ni. Alright, so kita dah siap lah kita punya design label ni. Kita ada dua option, so kita boleh try. So kalau kita nak download dia, kita boleh klik kat download ni. So untuk printing, kita boleh pilih kepada setting print PDF ni. Dan kita boleh aktifkan crop marks and bleeds. Kita klik dekat sini dan kita boleh klik download. So kita akan diberi file PDF dengan tanda garisan potong ni. Tanda potong ni tanda potong ni. So nanti bila kita print, yang lebih ni dia akan print juga. So nanti kita akan ambil pisau, kita akan potong lah. Ni kalau kita nak print sendiri kalau nak print sendiri. Jadi kalau kita hantar dekat kedai pun, so dia boleh print macam ni dan dia ada tanda potong tu. So dia tahulah saiz kita berapa. Okay, dalam video saya yang sebelum ni, yang kita buat video tentang label produk makanan tu, ada yang tanya pasal waterproof punya stiker
Jadi waterproof punya stiker ni kita boleh cari sendiri kalau nak print sendiri, kalau ada printer sendiri, especially kalau ada printer yang sedikit high end lah, laser color ke ataupun yang guna inkjet ke. Dekat Shopee ada kita boleh cari stiker-stiker yang waterproof ya, biasanya Miro code tu. Kita boleh cari, nanti saya bagi dia punya nama dekat bawah tu, Miro code size A4, dan kita boleh print. Dan color tu akan lekat dan dia akan jadi waterproof lah. Jadi itulah tips perkongsian saya punya video hari ni untuk menghasilkan label botol minuman dengan menggunakan aplikasi Canva. Okey, jadi boleh cuba. Yang penting jangan terlalu serabut. Pastikan jenama kita jelas, pastikan nama air tu jelas, pastikan orang tahu sekali pandang kalau kita jual air mangga dan dia air mangga, bukan ini air mangga ke, air oren ke, air nanas. So kita pastikan dia jelas. Okay, thank you kerana menonton video ini. So selamat mencuba dan selamat menggunakan Canva dengan kreatif. Jadi jangan lupa share video ini kepada kawan-kawan yang memerlukan. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.